Besarnya sifat kubur, suatu ketika Muhammad bin Wazir Al-Harani keluar dari rumahnya menuju ke taman selepas asar. Dia memberitahu, ketika matahari hampir terbenam, saya berada di tengah-tengah kubur. Tiba-tiba dari salah satu kubur bara api yang bentuknya menyerupai kuali kaca sedangkan mayat berada di tengah. Saya menggosok mata saya dan saya berkata, adakah saya bermimpi atau nyata? Kemudian saya berpaling ke pagar kota dan saya berkata, demi Allah, saya tidak tidur. Kemudian saya pulang kepada keluarga saya keliru. Kemudian keluarga saya memberi saya makanan, tetapi saya tidak boleh makan. Seterusnya saya memasuki kawasan tersebut. Kemudian saya bertanya tentang penghuni kubur. Ternyata orang di dalam kubur itu seorang pemungut cukai yang kasar. Dia adalah salah seorang penolong orang-orang yang zalim yang mati pada hari itu. Asy-Syabi meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sedang melalui daerah Badar, kemudian saya melihat seorang lelaki keluar dari tanah, lalu seseorang memukulnya dengan kayu kepala kayu, supaya ia tenggelam ke dalam tanah semula, kemudian dia keluar semula dan diperlakukan seperti itu lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu adalah Abu Jahal bin Hisham yang akan disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Salim bin Abdillah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, pernah ada seseorang yang sedang berjalan menaiki kenderaan antara Mekah dan Madinah. Kebetulan dia melalui sebuah tanah perkuburan. Tiba-tiba seseorang keluar dari kubur dengan api yang menyala-nyala, dibelenggu dengan besi, dan di lehernya ada rantai. Dia menarik rantai itu, lalu dia berkata, wahai hamba Allah, siram air. Wahai hamba Allah, tuangkan sedikit air. Kemudian keluarlah orang lain mengikutinya, dan dia berkata, wahai hamba Allah, jangan percikkan air. Wahai hamba Allah, jangan berikan air. Kemudian dia menarik rantai itu dan meletakkannya semula ke dalam kubur dengan kuat. Salim meneruskan ceritanya, lalu pemandu kenderaan itu jatuh pengsan. Disebabkan kejadian ini, kenderaan yang dinaikinya menjadi rosak. Salim meneruskan ceritanya, pada pagi hari rambut lelaki itu menjadi putih, lalu dia menceritakan hal ini kepada Uthman bin Affan, lalu dia melarang lelaki itu bermusafir sendirian. Ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Madinah, dia mempunyai seorang kakak yang tinggal di sudut Madinah, kemudian saudara perempuan itu meninggal, dan dia menguburkannya. Apabila dia pulang, dia teringat bahawa dia telah kehilangan sesuatu yang telah jatuh di dalam kubur, kemudian dia meminta bantuan rakan. Kemudian mereka berdua menggali semula kubur itu dan kedua-duanya menemui objek itu. Kemudian dia berkata kepada kawannya, pergilah supaya saudara perempuan saya dapat melihat saya. Kemudian dia mengangkat penutup kubur, ternyata kubur itu penuh dengan api yang menyala. Kemudian dia segera meletakkannya kembali, meratakan kubur itu semula, dan kembali kepada ibunya sambil berkata kepadanya, bagaimana sebenarnya kelakuan adik saya? Ibu saya bertanya, apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Seterusnya dia memberitahu ibunya tentang apa yang dia saksikan di kubur. Kemudian ibunya berkata, kakakmu suka melambatkan solat dari waktunya dan suka pergi ke pintu jiran, mencuri dengar dengan perbualan mereka dan menyebarkan apa yang mereka bualkan mereka. Seseorang yang pernah bekerja sebagai penggali kubur dan dia telah berputus asa dari pekerjaannya ditanya, apakah pengalaman paling aneh yang pernah anda alami? Beliau menjawab, saya pernah menggali kubur seseorang, ternyata orang itu telah dipaku dengan paku besar yang tersangkut manakala satu lagi paku tersangkut di kedua-dua kakinya. Saya juga pernah melihat tengkorak manusia dituangkan dengan timah cair. Di beberapa kubur yang saya gali lagi, saya sering melihat orang-orang yang berada di dalamnya telah berpaling dari arah kiblat. Ketahuilah alam kubur itu penuh siksa pada mereka yang banyak berbuat mungkar. Wallahu alam.